dalam tu. Boleh scroll tengok lah. InsyaAllah 100 ml. Yang ni bau dia lembut sikit. Setakat ni kawan-kawan yang beli, alhamdulillah tak ada komen yang negatif lagi. Azman, alhamdulillah Azman. Itu pun Azman. Okey Azman dah standby nak record. Okey, kita mula insya-Allah. Azman, kalau ada kawan-kawan yang komen saya tak perasan, Azman tolong cover. Ahlan wa sahlan. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir bagi kawan-kawan yang baru join, yang baru nak ikut hari tu, yang dah tertinggal, boleh ikut kelas ni. Kalau tak ada kitab, boleh buat nota dulu. Boleh buat nota. Kalau ada benda-benda penting, tolong buat nota, tolong buat catatan, insya-Allah. Kita ngaji betul-betul, ngaji sungguh-sungguh, kita betulkan niat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin, thumma ila anbiya wal awliya wash syuhada was salihin wal ulama il amilin wal a'immatir rasyidin, thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina masyayikhina wa muallimina wa man huquqi alaina wa man yantasibu ilaina kullihim ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma wa fahma ya kashifal mushkilat, ikshifil hujuba an wujuhi hadhihi al-ma'ani hatta nattali'a ala khafiyyati hadhihi al-masail waghfirna min al-khata'i wad dhalal fa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana ya wahhab 'ilman wa hikmah wa li rizqi ya razzaqu kullana musahila wa bil khairi faftah lana wa bil huda wa bil 'ilmi kullana ya'ni mufaddila. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan yang baru masuk, insya-Allah sambungan kitab kelas tambahan Misbahul Munir bagi kawan-kawan yang tak dapat ikut daripada awal itu. Muka surat berapa kita berhenti tadi? 16 Muka surat 16 Azman, muka surat apa Azman? Muka surat 16. Muka surat 16. Muka surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu, masa tekak dulu, tuang minyak dulu. Jemput minum ni sampai petang hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Tolong invite kawan-kawan kita, takut ada yang nanti kata tak tahu kelas dah, tak perasan kelas ada dah. Saya dah pesan dah, tekan loceng tu, notification tu, untuk tidak ketinggalan kelas. Baik. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan erti sunat itu. Suara clear tak? Komen sikit. Tolong tap-tap screen, tolong share sambil-sambil tu.
Dan erti sunat ke erti haram? Berhenti kat mana? Cepat. Erti sunat ke erti haram? Makruh. Oh, dan erti makruh. Baik. Dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Ulang semula haram. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus. Ni kita sedang membicarakan tentang hukum syarak yang 5. Kita dah sampai kepada erti hukum haram. Apa erti haram? Haram itu ialah barang yang dituntut. Makna barang tu sesuatu. Barang tu maknanya sesuatu. Tolong tap screen, tolong share kan. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut, yakni perkara. Barang tu dengan makna perkara yang dituntut, makna yang diperintah oleh Allah. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut, yakni yang disuruh, yang diperintah oleh Allah. Tinggal, makna Allah perintah supaya perkara itu ditinggalkan sebagai tuntutan yang putus. Maknanya muktamad. Makna putus di sini dengan makna muktamad. Allah Ta'ala memerintahkan ke atas diri kita mukallaf supaya meninggalkan perkara-perkara yang tertentu sebagai perintah yang muktamad. Sebagai perintah yang muktamad. Apa maksud perintah yang muktamad ni? Makna surat menyurat tak dilayan. Surat menyurat tak dilayan. Rayuan tidak dilayan. Siapa pun, setiap mukallaf, daripada raja sampailah ke bawah, daripada pihak tertinggi sampailah ke bawah, yang bergelar mukallaf, diperintah oleh Allah supaya meninggalkan perkara yang diharamkan sebagai perintah yang putus. Maknanya tidak boleh, tidak dibenarkan walau seorang pun mengecualikan diri mereka daripada meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Mana tak boleh? Siapa pun tak boleh. Siapa pun tak boleh. Siapa pun tak boleh. Itu maksudnya dituntut putus tadi. Sekira-kira dijanjikan dengan seksa atas yang mengerjakan akan dia. Allah Ta'ala ada menjanjikan azab seksaan. Allah Ta'ala ada menjanjikan azab seksaan ataupun dosa terhadap sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipanggil hukum aradi. Hukum aridi ataupun hukum aradi, janji Allah. Mengikut apa yang Allah janjikan, barang siapa yang membuat benda yang haram pasti akan confirm akan dihukum dosa dan diazab oleh Allah. Adapun hukum akal, pada akal kita mengatakan harus Allah Ta'ala mengazab orang yang melakukan benda haram. Harus bagi Allah tidak mengazab orang yang melakukan benda haram. Itu hukum akal. Itu pada akal. Adapun pada aradi, adapun pada janji, bila ditilik kepada janji Allah, apabila ditilik kepada janji Allah, sesiapa sahaja yang melaksanakan perbuatan yang haram, pasti akan dijanjikan dengan azab siksaan, dijanjikan dengan seksa atas orang yang mengerjakan dia, dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Adapun mereka, adapun orang-orang ataupun mukallaf
yang meninggalkan benda-benda ataupun perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu ditinggalkan dengan ikhlas hatinya. Dia meninggalkan semata-mata nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak melakukan perbuatan yang haram kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana tidak berpeluang untuk membuat benda haram. Contohnya mana? Seperti berzina. Jadi perbuatan zina ni hukum haram, dosa besar. Daripada raja sampailah ke rakyat, yang paling rendah sekali martabat dan kedudukannya, sama ada laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, duduk di dalam negara ataupun duduk di luar negara, apa sahaja waktu mereka berada, diharamkan semata-mata daripada perbuatan zina. Meskipun dia lari keluar negara contohnya, dia lari keluar negara, dia pergi ke negara jiran contohnya, untuk melakukan zina, tak boleh. Ataupun dia naik roket dia naik roket pergi ke bulan, dia naik roket pergi ke planet Zuhal, dia naik roket pergi ke planet Pluto, dia nak melakukan zina di situ, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Ataupun dia pergi berkunjung ke pusat-pusat perzinaan, rumah-rumah urut yang berlesen ataupun rumah urut yang tak berlesen, tak peduli. Rumah urut berlesen, rumah urut tak berlesen, tetap tak boleh, kerana perbuatan zina itu ditegah putus oleh Allah. Itu makna benda haram. Jadi kalau perkara yang wajib dulu, kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sebagai perintah yang muktamad. Jadi wajib itu kita katakan paksaan daripada Allah. Seorang pun daripada mukallaf tidak dibenarkan meninggalkan perkara yang wajib. Siapa yang meninggalkan perkara yang wajib diharamkan oleh Allah, dihukumkan dosa oleh Allah. Begitulah juga perkara yang haram ni diperintah oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diperintah oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan sebagai perintah yang muktamad. Tak boleh. Seperti mana contoh? Seperti contohnya berzina. Seperti berzina. Jadi perbuatan zina ni diharamkan sama sekali. Tidak ada istilah darurah untuk berzina. Masya Allah, dalam telinga ni masuk apa semut? Ada semut pula masuk dalam telinga. Betul lah semut ni. Biar dia duduk dulu. Seperti berzina. Jadi perbuatan zina ni ditegah sama sekali. Meskipun raja, meskipun bilioner, meskipun siapa. Laki-laki ataupun perempuan yang dah berkahwin ataupun belum, ibu tunggal ataupun tidak, duda ataupun tidak, bapa tunggal ke bapa tinggal ke, tak boleh sama sekali untuk berzina, tak boleh. Ditegah sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan meminum akan minuman yang memabukkan. Meminum minuman yang memabukkan, sama ada arak yang dibeli ataupun arak yang diberi di kedai berlesen, ataupun arak yang dibeli di kedai yang tidak berlesen, ataupun arak yang dibancuh sendiri, dibuat arak sendiri, dibuat arak sendiri diminum, tetap hukumnya haram. Ahlan wa sahlan, ustazah, ahlan wa sahlan. Tetap hukumnya haram. Tak boleh minum arak, sama ada arak yang dibuat sendiri ataupun arak yang dibeli di kedai berlesen, ataupun arak yang dibeli di kedai yang tak berlesen, COD tak COD, Shopee tak Shopee, TikTok tak TikTok contohnya. Dia beli arak, tak boleh, tetap hukumnya haram. Ataupun dia naik ke bulan, dia nak minum arak, dia naik roket, dia orang kaya, dia ada roket, dia naik ke bulan sebab apa? Nak minum arak, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Itu makna haram, makna tegahan yang putus, yang muktamad. Tegahan putus, tegahan yang muktamad daripada Allah. Siapa pun tak boleh. Siapa pun tak boleh. Di mana pun tempat kita pergi pun tetap haram.
Sama ada kita duduk di khalayak ramai ataupun duduk seorang diri, tetap haram sama sekali, muktamad. Muktamad. Surat menyurat tak dilayan. Tu makna haram. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian terus. Dan ditegas seperti arak ataupun darah contohnya. Minum darah contohnya. Hukumnya haram. Minum darah hukumnya haram. Contohnya ada persatuan-persatuan, ada pertubuhan-pertubuhan yang membuat syarat-syarat tertentu untuk untuk join kelab-kelab mereka, kena minum darah dulu sebagai tanda ikat janji, ikat kesetiaan contohnya. Tetap tak boleh. Dia belajar silat ke contohnya, dia belajar seni bela mempertahankan diri contohnya, kena minum darah ayam, kena minum darah kambing, kena minum darah orang, tak boleh, tetap hukumnya haram. Sama sekali muktamad. Ataupun minum darah kita sendiri. Contohnya gigi kita berdarah. Gigi kita berdarah, gusi kita berdarah. Kemudian saja kita kumpulkan darah gusi kita, kemudian kita telan minum. Hukumnya haram, tak boleh. Kecuali yang tak boleh nak dielakkan. Tapi kalau sengaja dia tahan, dia kumpulkan darah gusi dia, lepas tu ditelan, dia minum, hukumnya haram. Dan ganja dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diharamkan, maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Maka Allah Ta'ala menjanjikan azab seksaan bagi sesiapa sahaja yang membuat benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tadi. Itu janji Allah, itu hukum syarak, itu hukum aradi, janji Allah. Perkara yang pasti terjadi dan pasti berlaku. Jangan tilik pada hukum akal. Kalau ditilik pada hukum akal, Allah Ta'ala maha kuasa nak mengazab orang yang minum arak, dan harus pada Allah tidak mengazab orang yang minum arak. Jadi dua-dua tu betul. Kalau kata harus, pada akal harus Allah mengazab orang yang minum arak. Boleh jadi Allah mengampunkan dia tanpa dia bertaubat. Ataupun Allah tidak kehendak mengazab dia. Itu pada akal hukumnya harus. Tapi pada syarak, pada aradi, tilik kepada janji-janji Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, orang yang buat maksiat, orang yang buat benda haram, pasti confirm akan diazab oleh Allah. Confirm akan diazab oleh Allah apabila tilik kepada janji Allah. Kalau tilik kepada akal, harus. Tilik kepada hukum aradi, jadi wajib. Nanti kita akan sampai perbahasan pada bab hukum aradi itu. InsyaAllah akan datang. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Kita nak mengaji ni kena mengaji beransur-beransur, mengaji sikit-sikit. Tak boleh kita nak tahu semua dalam sekelip mata, nak tahu semua benda. Kena hati-hati, jangan gelojoh dalam menuntut ilmu. Meskipun menuntut ilmu ada tipu daya daripada nafsu dan syaitan. Jangan gelojoh nak jadi alim. Jangan gelojoh nak jadi alim, jangan. Ngaji macam biasa. Sabar. Memang disuruh tamak menuntut ilmu, tapi jangan gelojoh. Gelojoh nanti terkelecoh kaki kita. Nanti kita jadi putus asa. Baik. Maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Makna yang membuat benda haram tadilah, tak pedulilah apa yang diharamkan oleh Allah. Maka dosalah. Dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Kemudian Allah menawarkan pula dengan ganjaran pahala yang sangat besar kepada mana-mana hamba Allah yang mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, yang ikhlas meninggalkan perbuatan yang haram tadi. Bila dia berhenti daripada membuat benda haram, kerana Allah, kerana takutkan Allah, takutkan azab siksaan Allah, maka dia diberi pahala oleh Allah. Maksudnya, kalau ada di kalangan mukallaf
yang berhenti daripada membuat benda-benda maksiat. Dia meninggalkan benda haram. Contohnya dia berhenti daripada berzina, dia berhenti daripada perbuatan minum arak, dia berhenti daripada berjudi, dia berhenti daripada mendedahkan aurat, dia berhenti daripada perbuatan apa lagi lah, benda haram lah, banyak lah Tapi dia berhenti tadi tu bukan ikhlas. Dia berhenti bukan ikhlas kerana Allah. Dia berhenti kerana terpaksa, ataupun dia berhenti kerana dipaksa, ataupun dia berhenti kerana tidak ada peluang nak buat benda haram tu. Adakah dia mendapat pahala dengan meninggalkan benda haram dalam keadaan begitu? Jawabnya tidak mendapat pahala. Kenapa tak dapat pahala? Jawabnya kerana dia terpaksa meninggalkan benda haram, bukan seikhlas hatinya meninggalkan benda haram. Maka hati-hati. Maka hati-hati bagi kita yang nak berhijrah. Bagi kita yang nak berhijrah, nak meninggalkan perbuatan-perbuatan lara dan maksiat kita yang dulu-dulu tu, jaga niat kita. Jangan kita niat nak berubah, nak berhijrah kerana nak mencari puji-pujian makhluk. Jangan. Jangan. Itu namanya penghijrahan kita tidak ikhlas kerana Allah, tapi penghijrahan kita kerana nak meraih, nak mencari puji-pujian dan penghormatan daripada makhluk yang sama seperti kita. Betulkan niat. Betulkan niat. Meskipun kita berhijrah, tetap ada tipu daya dan permainan nafsu dan syaitan. Maka hati-hati, maka waspada. Jangan tinggal majlis ilmu. Belajar sungguh-sungguh. Barulah penghijrahan kita tu insya-Allah akan bermanfaat, akan dapat diambil faedahnya nanti di hari kiamat. Kalau kita berhijrah mengikut nafsu, takut-takut nanti kita tidak akan mendapat faedah daripada penghijrahan kita. Sebab itu kita kena ngaji. Jangan singkirkan diri kita daripada majlis ilmu. Jangan. Mesti kena mengaji. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mana-mana hamba yang nak mendekatkan diri dengan Allah, siapa pun, orang muda, orang tua, dia nak berubah, nak mendekatkan diri dengan Allah, nak membuat amal akhirat, nak mencari bekalan akhirat, pertama-tama sekali kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wajiblah dia mendaki gunung ilmu. Wajiblah dia mendaki gunung ilmu. Maksudnya dia kena bersusah payah, berpenak lelah, berkorban. Mesti memiliki hemah yang tinggi, kesungguhan yang tinggi, mujahadah yang tinggi, bersiap sedia untuk menghadapi pelbagai dugaan, halangan, cabaran, tipu daya di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni bukan senang. Menuntut ilmu ni bukan senang. Jangan kita ingat menuntut ilmu ni senang. Imam Ghazali kata sukar. Di antara perkara ibadat, di antara ibadat yang sukar adalah menuntut ilmu. Banyak yang tergelincir kakinya sewaktu menuntut ilmu. Banyak yang tersesat di dalam menuntut ilmu. Jadi jangan kita mengambil mudah. Terima kasih. Jangan kita mengambil mudah. Menuntut ilmu ni mudah dah. Dalam menuntut ilmu tu sendiri banyak permainan nafsu dan syaitan. Mengajilah, mengaji. Insya-Allah ikut kitab yang kita baca tu, Minhajul Abidin tu. Ikut kitab tu, Minhajul Abidin. Yang tak ada kitab boleh beli, boleh tengok, boleh carilah kitab Minhajul Abidin tu. Sangat-sangat bagus karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Memang sangat-sangat sesuai untuk kita orang yang mubtadi. Orang yang mula-mula nak mendekatkan diri dengan Allah, sangat-sangat sesuai mengaji kitab Minhajul Abidin tu dan yang seumpamanya. Kerana di situ dia menceritakan selok-belok perjalanan hamba-hamba Allah yang nak beribadat. Dia akan ceritakan satu persatu apa halangan yang akan datang, apa dugaan yang akan datang, bagaimana nak menghadapinya. Semuanya diceritakan, diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi ngaji kita ngaji kitab Minhajul Abidin tu. Jangan kita berhijrah tapi tak nak menuntut ilmu. Hati-hatilah, insya-Allah.
dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Jadi mana-mana mereka yang meninggalkan benda haram dengan ikhlas hatinya, maka dapatlah pahala. Kalau kita meninggalkan benda haram tidak ikhlas, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Jangan kata kita tak heran pula pahala ni. Dekat dunia ni memanglah tak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput minum. Bismillah. Dekat dunia ni memanglah kita tak pakai pahala. Dekat dunia ni kita pakai duit. Sampai bergaduh duit punya pasal, sampai berdengki duit punya pasal, sampai buang saudara duit punya pasal, sampai buang mak bapak duit punya pasal. Nanti di hari kiamat bukan pakai duit, pakai pahala. Sebab tu kita kena bijak cara mengumpul pahala, bijak cara mencari pahala, bijak cara kumpul pahala, bijak untuk menjaga pahala. Kerana pahala tu lebih kurang macam duit lah, kita buat perumpamaannya. Ada orang tak pandai cari duit, ada orang pandai cari duit tapi tak pandai jaga duit. Ada orang yang pandai cari duit tapi tak ada simpanan. Ada orang pandai cari duit tapi akhirnya jadi muflis. Dalam bab ibadat ni pun sama. Ada yang tak pandai beribadat, ada yang pandai beribadat tapi tak pandai jaga pahala. Ada yang dah banyak pahala tapi akhirnya jadi muflis. Macam-macam. Itu yang perlu kita belajar. Kita kena ada perasaan takut, risau, bimbang, terhapusnya pahala-pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti kita balik akhirat tak ada pahala amal yang kita nak bawa balik. Nanti apa yang nak ditimbangkan di atas neraca, neraca mizan tu di padang mahsyar nanti. Nak ditimbangkan dosa-dosa kita, nak ditimbangkan pahala-pahala kita. Jadi kalau tak ada pahala macam mana? Apa yang nak ditimbangkan? Dosa sudah tentu ada. Dosa dah tentu kita buat hari-hari. Risau ngaji. Orang yang risau kena ngaji. Bila ngaji, bila belajar, dia akan selalu mendapat bimbingan daripada Allah. Dia akan senantiasa mendapat petunjuk daripada Allah. Sebab tu jangan tinggal mengaji, jangan tinggal belajar, jangan tinggal menuntut ilmu. Kalau kita nak sering dibimbing oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, dipantau oleh Allah, jangan meninggalkan majlis ilmu, jangan. Kerana syaitan sangat-sangat suka, sangat-sangat gemar kepada orang yang jahil. Syaitan sangat suka orang yang tidak menuntut ilmu kerana mudah untuk ditipu daya. Terima kasih. Moga murah rezeki selalu insya-Allah. Itulah tujuannya kita ajak kawan-kawan kita, ajak kawan-kawan kita mengaji, siapa pun ajak kawan-kawan kita mengaji. Jangan pilih, jangan tengok zahir mereka, ajak saja. Mari belajar sama-sama, jangan malu, jangan segan. Ilmu ni untuk semua. Ilmu agama ni untuk semua, untuk sekalian muslimin muslimat. Tak peduli kawan kita yang dedah aurat tak dedah aurat, yang bergaul bebas tak bergaul bebas, ajak belajar, ajak mengaji. Nanti lama kelamaan insya-Allah kalau betul cara dia belajar, dia akan tinggalkan benda-benda tu. Kita pula dapat pahala yang banyak kerana kita menjadi asbab yang menarik dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala pahala amal yang didapat, yang diperolehi, yang diberi oleh Allah pada dia, kita pun dapat juga. Itu saham akhirat kita. Jadi kita kena bijak mencari pahala ni, kena bijak mencari pahala. Ajak kempen, ajak kawan-kawan kita belajar. Siapa pun tak peduli. Ajak kawan kita belajar, ajak kawan kita mengaji. Bila kawan kita tu berubah menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah, menjadi penuntut ilmu, asbab kita yang mengajaknya, setiap pahala amalannya masuk di dalam buku amalan kita. Alangkah bertuahnya. Alangkah bertuahnya, alangkah untungnya kita. Yang ibadat kita, pahala kita. Ini pahala yang jariah, asbab kita orang lain dapat bimbingan, asbab kita orang lain dapat petunjuk, asbab kita orang lain boleh belajar agama, asbab kita orang lain berubah. Semua perbuatan baik, amal soleh yang dibuat itu ataupun dia meninggalkan maksiat, asbab kita, semuanya masuk dalam buku amalan kita. Jadi masa hidup ni lah kita nak kempen ni. Waktu hidup ni lah kita nak kempen. Selain daripada kita sendiri mengaji bersungguh-sungguh, waktu ni lah kita nak kempen adik-beradik kita, ipar duai kita, beras-biras kita, anak-anak buah kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan yang sehobi dengan kita, jiran-jiran kita, ajak mengaji. Tak apa, ajak aja.
Yang nak memberi kesedaran, yang nak menarik diri mereka itu Allah. Allah tidak akan mensia-siakan usaha kita berdakwah. Allah tidak akan mensia-siakan usaha kita berkempen, dengan syarat niat kita ikhlas. Niat kita ikhlas. Nak sama-sama mencari redha Allah. Nak sama-sama menuju ke syurga Allah. Nak sama-sama perbaiki amal. Itu tujuan kita. Bukan kita mengajak orang mengaji sebab kita orang baik, sebab kita dah jadi solehah, sebab kita dah jadi soleh, sebab kita orang bertakwa. Dah, mana ada kita ni. Yang kita ni sentiasa duduk buat dosa maksiat. Tak dosa zahir, dosa hati. Tak dosa hati, dosa zahir. Tak dosa mata, dosa telinga. Tak dosa telinga, dosa tangan. Ada je dosa kita hari-hari. InsyaAllah. Tolong agama. Tolong agama kita. Mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan untuk agama sebelum kita mati. Mudah-mudahan ada jasa kita yang kita tinggalkan untuk agama sebelum kita mati. Mudah-mudahan jadi jariah bagi diri kita. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang mengalir, yang sentiasa mengalir sampai ke kiamat. Jadi sebab itulah kita pakat-pakat ajak kawan-kawan kita mengaji, ajak kawan-kawan kita belajar. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah. Maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas, kerana perkara-perkara tersebut itu ditegah putus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak putus, sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan akan dia. Ini makruh pula. Makruh, Waalaikumsalam. Makruh ni bermaksud perkara yang diperintah oleh Allah ke atas diri kita mukallaf supaya tinggalkan. Galakkan daripada Allah. Allah menggalakkan kita meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Lepas tu, adakah orang yang membuat benda-benda makruh itu dijanjikan dosa dan dijanjikan azab siksaan? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Dia tak sama macam haram tadi. Haram tadi tegahan yang muktamad. Adapun makruh ni tegahan yang dalam bentuk galakan. Allah menggalakkan kita meninggalkan benda makruh. Dan seandainya seseorang itu berterus-terusan membuat benda makruh, adakah dia berdosa dan dijanjikan azab? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Atas yang mengerjakan je. Tengok tu. Tidak diputuskan sekira-kira dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia. Ada pun orang yang meninggalkan benda makruh ikhlas kerana Allah, maka dia diberi pahala oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Siapa yang meninggalkan benda makruh dapat pahala. Siapa meninggalkan benda makruh dapat pahala. Siapa yang buat benda makruh tidak berdosa. Tidak berdosa atas yang mengerjakan dia dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia akan benda makruh dengan ikhlas. Siapa yang meninggalkan benda makruh dengan ikhlas dapat pahala. Adapun kalau dia meninggalkan benda makruh tadi kerana terpaksa, tidak mendapat pahala kerana dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam meninggalkan benda yang makruh. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran, peringatan. Makruh-makruh itu adalah setengah daripada peringatan, daripada amaran Allah. Seperti mana contoh? Mana contohnya benda makruh? Kalau kita buat tak berdosa. Kalau kita tinggalkan kerana Allah, diberi pahala. Contohnya mana? Makan sambil berjalan. Makan sambil berjalan. Ni selalu kita buat ni. Makan sambil berjalan, ngongek mulut kita. Itu hukumnya makruh. Makan sambil berjalan tu hukumnya makruh. Sambil berjalan nyonyek makan. Mengunyah. Sambil berjalan mengunyah mulut kita.
Hukumnya makruh. Berdosa ke? Tak. Tak dosa. Makruh makna buat benda yang Allah tak suka. Makruh tu makna buat benda yang Allah tak suka. Tapi tak sampai diazab. Tidak sampai diazab oleh Allah bagi orang yang membuat benda makruh tadi. Tapi kalau ditinggalkan perbuatan makan sambil berjalan tu, dengan makna bila dia nak makan dia duduk. Dia nak makan dia duduk. Diberi pahala oleh Allah. Diberi pahala oleh Allah. Kalau dulu kita ni, perangai kita, contohnya perangai kita tak peduli. Waktu makan pun kita berjalan. Kadang sambil tatang pinggan kita makan, jalan. Makan roti. Sambil makan roti kita berjalan, nyonyak. Makan apa lagi? Tepi pantai, contohnya kita jalan-jalan tepi pantai. Sambil berjalan tepi pantai ke, dalam mall ke, mana ke, pasar malam ke, pasar malam ke. Sambil berjalan kita makan, nyonyek makan. Hukumnya makruh. Makna membuat benda yang tidak disukai oleh Allah. Adakah berdosa? Tidak. Tapi kalau dia meninggalkan perbuatan tu, tapi kalau dia meninggalkan perbuatan tu, diberi pahala oleh Allah. Jadi banyak tawaran pahala, banyak tawaran pahala yang Allah nak bagi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah jemu untuk memberi pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah jemu memberi ganjaran pahala bagi mana-mana hamba-Nya yang ikhlas melakukan ketaatan, kecuali kita yang terlebih dahulu jemu untuk melakukan ibadat. Kecuali kita yang terlebih dahulu jemu nak buat ibadat, maka tak dapatlah ganjaran pahala. Tapi selagi kita rajin nak buat ibadat, sebesar mana pun, sekecil mana pun, nampak seremeh mana pun, tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun dia buat ibadat, buat amal sebesar biji sawi, makna nak ceritakan amalan tu nampak lekeh, dia akan dapat melihat ganjaran pahalanya nanti di hari kiamat. Contohnya dia masuk masjid, dia tolong sapu-sapu taik-taik cicak, dia tolong sapu-sapu sampah-sampah, dia tolong sapu debu-debu. Nampak perbuatan tu remeh saja, tapi kalau dia buat tu tadi ikhlas, kerana Allah, dia akan dapat melihat balasan pahalanya nanti di hari kiamat. Dia berjalan, bila dia berjalan tengok ada ranting-ranting, ada dahan-dahan kayu yang menghalang perjalanan. Dia turun, dia bersihkan, dia tolong clearkan jalan tu. Dia akan dapat melihat ganjaran pahalanya nanti di hari kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang baru masuk. Sambungan kita Risalah Al-Misbahul Munir bagi kawan-kawan yang tak dapat ikut daripada awal. Ini ulangan. Siapa yang nak join, dialu-alukan. Ahlan wa sahlan. Tapi terlebih dahulu saya nak ingatkan, saya bukan alim ulama. Saya bukan ahli dalam baca kitab ni. Saya bukan ahli. Saya tak pandai. Saya tak erti. Saya bodoh bebal juga. Tapi saya cuba kongsikan sekadar yang diberi faham oleh Allah. Siapa nak join, dipersilakan. Siapa berasa ilmu tauhid tu penting, ngaji. Siapa berasa tak penting tauhid dalam diri dia, tak perlu ngaji. Muka surat berapa? Waalaikumsalam. 16. Muka surat 16. Ahlan wa sahlan yang baru masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih singgah. Moga mendapat rahmat dan redha Allah. Mudah-mudahan mendapat petunjuk daripada Allah. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang yang menuntut ilmu yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, itu makruh Contohnya makan sambil berjalan. Makan sambil berjalan. Jadi perbuatan makan sambil berjalan ni makruh. Kalau kita tinggalkan, selama ni kita kalau makan ni kita tak peduli. Kita berjalan sambil makan. Makna kita telah membuat benda makruh. Tapi mulai kita dah belajar hari ni, contohnya kita tahu, makan sambil berjalan tu hukumnya makruh. Makruh ni di antara perkara yang Allah tak suka, walaupun tidak dihukumkan dosa dan tidak dijanjikan dengan azab. Makna makruh ni benda yang Allah tak seronok, benda yang Allah tak suka. Jadi aku nak tinggalkanlah mulai hari ni. Kalau aku nak makan, aku pastikan yang aku akan duduk waktu makan. Jadi ditinggalkan perbuatan makan sambil berjalan. Jadi kerana Allah, dapatlah dia pahala. Diberi pahala oleh Allah. Dapat pahala.
dapat pahala. InsyaAllah Zuhur kita berhenti sahabat Tapi teruskan buat makruh boleh dosa kan? Tak. Kalau teruskan buat makruh tak? Makruh tetap makruh. Dia tak berubah menjadi dosa. Sini pun dah azan. InsyaAllah sahabat kita berhenti dulu. Settlekan solat. Okey. Berhenti dulu. Azman. Kita bagi laluan azan dulu. Kemudian kita berhenti. Kita solat. Pukul 2 kita mula balik. InsyaAllah. Pukul 2 kita sambung balik. Pukul 2 kita sambung balik. InsyaAllah. Okey. Pukul 2 kita mula balik. Pukul 2 kita jumpa balik. InsyaAllah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Pukul 2 kita jumpa balik.